Alright, okay. Orang gemuk boleh terapung. Betul ke? Okay, sebenarnya dalam swimming ni, kita divide pada 3 jenis tau. Berbadan gempal, berbadan kurus dan berbadan berotot. So, biasanya daya apungan ni dalam swimming ni, komposisi badan main peranan. Sama ada you senang terapung ataupun you senang tenggelam. So, biasanya orang gemuk iaitu orang berisi lebih mudah terapung compare dengan orang yang berotot dengan orang yang kurus. Sebab density lemak tu lebih tinggi daripada air. Contoh saya boleh share dengan you all. Katalah you all ada botol kan? Korang tuang batu, korang tuang air dan korang tuang minyak. So yang mana lebih terapung? Batu atau minyak? So mestilah minyak kan? So sama juga dengan badan kita. Komposisi lemak tu tinggi, jadi orang yang berbadan besar lebih mudah terapung ataupun lebih banyak advantage untuk floating berbanding orang yang kurus ataupun orang yang berotot. Orang yang kurus atau berotot bukan dia tak boleh terapung. Dia boleh terapung, tapi cuma dia ambil masa sikit untuk dia float. Saya boleh cakap dia struggle sikit lah. Tapi benda tu boleh dilatih. Sebab tu kita tengok kadang-kadang swimmer kan, walaupun badan dia berotot, tapi dia dah biasa dilatih daripada dulu, so dia tak ada masalah. Sebab biasanya swimmer ni dilatih daripada kecil. You are more flexible lah. When you are more flexible, you are easy to float. Second thing, orang berbadan besar pun, kalau dia takut air, pun boleh jadi faktor dia susah nak terapung. Tak kisahlah you gemuk ke, you kurus ke, you berotot ke, tapi kalau you takut air, you akan sink. Sebab dia punya otot stiff. Saya katakan tadi orang gemuk senang terapung kan? Kalau saya baling sebiji batu dalam kolam, you rasa yang mana yang paling senang sentuh lantai ataupun ambil batu atas lantai? Sebenarnya orang yang lebih banyak advantage adalah orang yang kurus ataupun orang yang berotot. Sebab dia punya komposisi lemak dia sangat rendah, jadi dia senang untuk menenggelamkan dalam air berbanding dengan orang berbadan besar. Kalau orang badan besar ni, you suruh dia selam, dia lebih struggle berbanding dengan orang-orang yang biasa. Kalau korang pernah dengar kan, positive buoyancy, negative buoyancy dengan neutral buoyancy kan, sebenarnya benda ni wujud, negatif atau positif. Cumanya untuk kita manusia ni, tak ada istilah positif negative buoyancy untuk sesuatu tu tanpa kriteria tertentu ataupun tanpa reason tertentu. Contoh macam mungkin orang yang gemuk positive buoyancy, orang yang kurus dia mungkin ada negative buoyancy. Apa pun bergantung pada exposure. Mengikut body composition memang mereka ada advantage, tapi apa pun berbalik kepada dia punya background, exposure dalam air dan dia punya experience. Kalau orang tu badan gemuk sekalipun tapi dia takut air, tetap dia tak boleh float. Tapi kalau dia relax, kalau kita letak 3 manusia berbeza, orang berotot, orang yang kurus dan orang yang berisi, so biasanya ketiga-tiga orang ni adalah orang yang sangat relax dan tenang, you boleh nampak perbezaan dia. Tetapi result tu akan nampak berbeza sekiranya different experience. So pada nasihat saya, kalau anda badan besar kan, rasa saya ni badan saya besar, boleh ke saya berenang? Saya tak tenggelam ke? Tak. Sebenarnya itulah advantage awak untuk belajar ke kelas renang.